بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kanu yarawna anna al-umrah fi ashhuril hajji min afjaril fujur fil ardi wa yaj'aluna al-muharram safaran wa yaqulun idza bara ad-dabar wa 'afa al-athar wa ansalakha safar halat al-umrah liman i'tamara. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة الرابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حل كله، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Tawus radhiyallahu an. Sekali lagi kita cerita pasal Tawus. Kita bagi habis hadis dulu. Daripada Tawus radhiyallahu an, daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia kanu yarawna anna al-umrah fi ashhuril hajji min afjaril fujur fil ardi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia orang-orang Arab jahiliah dulu, mereka menganggap umrah kalau sekiranya dibuat di dalam bulan-bulan haji. Bulan haji ni bila, tuan-tuan? Bulan haji ni dia mula daripada Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Ini 3 bulan dipanggil Ashhurul Hurum, dipanggil Ashhurul Hajj, dipanggil bulan haji. Orang-orang Arab jahiliah dulu, mereka kata 3 bulan ini, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dengan bulan Zulhijjah, tidak boleh buat umrah. Kalau buat juga umrah dalam 3 bulan ini, min afjaril fujur fil ardi, itu adalah sejahat-jahat ataupun seburuk-buruk perkara di atas muka bumi. Ini kepercayaan. Apa bangsa pun ada kepercayaan. Orang Melayu ada kepercayaan. Dia panggil superstition. Superstition and belief. Kepercayaan karut-marut yang tak tahu siapa mula, tapi orang percaya.
Arab jahiliah percaya bahawa 3 bulan ni tak boleh buat umrah. Wa yaj'aluna Muharram safaran. Dan orang-orang Arab jahiliah ini, mereka menjadikan bulan Muharram itu safar. Tuan-tuan tahu bilang kalender bulan Islam? Boleh kita tunjuk seorang suruh baca. Kalau suruh kalender orang putih, tengah lena pun boleh. Januari, Februari, March, April, Mei, tengah lena pun boleh. Kalau kita pegang satu orang, kita kata Julai itu bulan berapa? Dan jawab. Julai bulan 7. Agak-agak kalau kita pegang seorang dalam ramai-ramai malam ni, kita kata Syawal tu bulan berapa? Dah kira balik pada awal. Pasal apa tuan-tuan? Pasal berjayanya pihak musuh membuatkan kita lupa bulan kita sendiri. Okey. Kalau kita kira dia daripada Muharram, lepas itu Safar, lepas itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu kiraannya. Orang Arab jahiliyah, dia menjadikan Muharram itu Safar. Maksudnya apa? Dia ada 12 bulan juga, tapi dia punya counting tidak ada Muharram. Dia mula dengan Safar al-awwal, lepas itu Safar al-thani, lepas itu Rabi' al-awwal, lepas itu Rabi' al-thani. Rabi' al-thani itu Rabiul Akhir. Dia ada 2 nama. Kata Ibnu Abbas, dia kata orang-orang Arab jahiliah ni wa yaj'aluna al-Muharram safaran. Dia jadikan Muharram itu Safar. Dia tak panggil Muharram. Dia panggil Safar al-awwal, dia panggil Safar al-thani. Wa yaqulun idza bara ad-dabr wa 'afa al-athar wa ansalakha Safar halat al-umrah liman i'tamara. Ini cerita orang kafir, orang Arab jahiliah. Dia berkata umrah ni nak mula balik bila? Apabila unta yang digunakan untuk bawa bebanan musim haji sampai meleleh belakang dia, buah barang banyak nak pergi haji ni. Kita dulu pun tuan-tuan, kalau nak pergi haji ada tung, apa dia panggil? Tung Sahara, kita kata. Saya tanya balik orang tu, tung Sahara ni dia ada main kat mana? Adakah kerana tung tu lintah padang pasir Sahara? Oh dah. Tung Sahara pasal buh segala ration makanan untuk nak Sahara masa duduk di Mekah. Tung Sahara. Tak tahu dia jadi tung Sahara. Lepas tu bila orang tanya tung apa? Tung Sahara. Bila orang tanya balik betul ke tung Sahara? Jawab balik suara slow lah. Pasal dia pun tak apa nak pasti. Dia dengar-dengar orang kata Sahara. Macam tu. Nak abang kata zaman tahun 1975 ke bawah. 75, 74, 73 orang pergi haji naik kapal ayam Malaysia Raya. Nak boleh kesampai di Jeddah tu mati tak tahu apa orang duk lepas mayat masuk dalam laut. Demikian dengan orang pada zaman jahiliah dulu, mereka nak pergi buat haji. Orang jahiliah pun buat haji. Ya. Tapi haji yang mereka buat, haji cara mereka, cara jahiliah. Di antara haji cara jahiliah ni macam mana? Di antaranya dia tawaf, dia kanankan Kaabah. Kaabah dua ada dah. Dan mereka buat dah haji, tapi buat cara jahiliah. Kaabah tu dia pusing ke kanan, dan dia tawaf Kaabah tu tanpa sehelai pakaian. Dan dia beranggapan haji yang mereka buat tu tidak boleh buat dalam 3 bulan haji. 3 bulan haji apa kita abang tadi? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tidak boleh buat
umrah pada masa itu. Ibnu Abbas duk cerita kat kita tentang amalan yang dibuat oleh Arab jahiliah dulu. Di antaranya apa? Nak mula balik season pi umrah ni, dia tengok unta yang digunakan untuk bawa beban makanan, beban apa di atas belakang ni, meleleh ataupun luka atas belakang unta tu kering dan sembuh. Okey, umrah boleh start. Itu maksud dia. Wan salakha safar, sehinggalah safar habis. Safar al-awwal pun habis, safar al-sani pun habis. Baru mereka buka untuk umrah orang masuk. Ini amalan yang dibuat oleh Arab jahiliah pada masa itu. Kata Ibnu Abbas, dia kata apabila dilihat semua benda ni, halat al-umrah liman i'tamara, maka halallah umrah kepada orang yang nak buat umrah. Baik. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sabihata rabi'ah muhillina bil hajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa sahabat-sahabat semua, jom kita pergi ke Mekah. Nabi dah hijrah, dia ada di Madinah. Nabi kata dekat sahabat-sahabat yang dia ada di Madinah ni, Nabi kata jom kita pergi ke Mekah, kita buat umrah. Nak buat umrah macam mana? Nak buat umrah macam yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Arab jahiliah mereka buat tak tahu, mereka ambil sampel, mereka ambil contoh ibadat tu daripada mana. Now Nabi nak pergi ke Mekah, Nabi nak buat umrah, Nabi nak suruh orang tengok, ini umrah yang Allah suruh buat. Nabi bawa sahabat-sahabat semua nak masuk ke Mekah kerana nak pergi buat haji dan umrah. Muhillina bil hajj. Selepas daripada Nabi berniat ihram untuk nak buat haji, Nabi pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi bertalbiyah. Tiba-tiba sampai di Hudaybiyah, Nabi diskat tak boleh masuk untuk buat umrah. Apabila sampai di Hudaybiyah, Hudaybiyah ni tang mana tuan-tuan? Tang hari ni kita pergi duk minum susu unta dan duk posing dengan unta, duk buat peace tepi unta. Di situ Hudaybiyah. Dan di situ berlaku perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang berat sebelah. Perjanjian yang tak boleh terima akal. Perjanjian yang Nabi tahu kata tak memihak kepada Nabi. Tapi demi dakwah Islam, Nabi sacrifice, Nabi terima perjanjian itu. Yang sahabat-sahabat Nabi tak boleh terima. Mereka protes. Mereka kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kata, ya Rasulullah, perjanjian apa ni? Kalau orang kita, kalau orang Islam kita pergi ke Mekah, mereka tak payah hantar balik orang tu. Tapi kalau orang mereka jemerang mai dekat kita, masuk Islam, mai dekat kita di Madinah, kita kena hantar balik dekat mereka. Perjanjian apa ni? Nabi kata, aku terima perjanjian ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sudah niat ihram untuk nak buat haji. Nabi sudah mula bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba puak kafir musyrikin Makkah blok Nabi di Hudaybiyah, tak bagi Nabi masuk. Ikat satu perjanjian, suruh Nabi balik. Dia kata next year my life. Benda tu berlaku bila? Pada tahun 6 Hijrah. Nabi balik. Bila dah nampak tak ada jalan untuk nak masuk ke Mekah, kata dalam hadis ni, fa amarahum ay yaj'aluha umrah. Maka Nabi mengarahkan sahabat-sahabat yang tadi niat ihram haji, tukang kepada niat ihram umrah. Di sini timbul satu persoalan hukum dalam hadis. Maka hadis ini menjadi hadis hukum. Apa dia? Boleh tak boleh kita niat haji, kita
cancel, kita tukar kepada niat umrah. Boleh tak boleh? Jawab dia, boleh, kerana ini hadis menjadi dalilnya. Nabi SAW kata dekat sahabat-sahabat yang tadi dah berniat ihram haji, Nabi kata tak apa, fa amarahum ay yaj'aluha umrah. Nabi kata okey, kita convert niat kita daripada niat haji kepada niat umrah. Dia jadi kena bayar dam. Dam apa dipanggil tuan-tuan? Dam ihsar. Dam kerana terkandas ataupun terhalang daripada buat haji. Dam ihsar ni apa dia tuan-tuan? Sembelih menatang 4 kaki. Sembelih kambing seekor dengan niat kata dam kerana terkandas. Selepas daripada tu gunting rambut dan bertahallul. Tahallul itu dianggap tahallul daripada umrah. Dan umrah itu walaupun Nabi tak masuk ke Mekah untuk buat umrah, counted, dikira sebagai satu umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan next year, the following year, Nabi kena buat umrah qada sebagai nak ganti hak tergendala ni. Fata'azama dhalika indahum. Bila Nabi arah sahabat-sahabat ni, okey, kita ubah niat kepada ihram umrah dan kita sembelih kambing sebagai bayar dam ihsar, kita potong rambut, kita bertahallul. Bila Nabi SAW arah macam tu, fata'azama dhalika indahum, sahabat-sahabat ni rasa ghalat kalau kita kata. Fata'azama ni maksud rasa besar, rasa berat. Sahabat-sahabat ni rasa ghalat, rasa awak jadi macam ni, awak depa ni buat kat kita macam ni. Kita nak masuk Mekah bukan nak pergi buat kacau. Kita nak masuk Mekah bukan kita nak pergi perang. Kita nak masuk Mekah, kita bukan nak pergi menghasut orang Mekah suruh lawan mereka. Kita cuma nak masuk, nak pergi buat ibadat. Pasal apa tak boleh? Dah tu pula Nabi mengalah. Sahabat-sahabat ni fata'azama dzalika indahum, rasa ghalat, rasa tak syok dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Faqalu, dia berkata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul hil. Dia berkata, ya Rasulullah, kita niat haji, kita ubah kepada niat umrah, lepas itu kita sembelih kambing, lepas itu kita bertahallul. Ni apa ni? Ayyul hil ni tahallul daripada apa ni? Tahallul ni maksud apa tuan-tuan? Tahallul maksud dia apa? Maksud dia tadi bila kita niat ihram, kita haram buat beberapa perkara. Tahallul, kita halal, boleh buat benda yang tadinya haram. Baik, no? Dengan sembelih kambing, dengan potong rambut, kita tahallul, kita sudah halal buat. Halal daripada apa ni? Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halun kulluh. Kita halal boleh buat apa sahaja. Maknanya tidak ada lagi pantang larang ihram ke atas kita. Dengan kita ubah niat daripada ihram haji kepada ihram umrah, dengan kita sembelih kambing sebagai membayar dam ihsar, dam kerana terkandas, dengan kita potong rambut ini, kita sudah tahallul. Tahallul daripada apa? Daripada semua pantang larang ihram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW buat umrah berapa kali? 4 kali. Satu, hak kita baca hadis tadi, benda tu berlaku pada bulan Zulqa'dah pada tahun 6 Hijrah. Nabi pi tu bila? Pada bulan Zulqa'dah, bulan yang orang-orang Arab, orang-orang jahiliah anggap kata tak boleh buat haji, buat umrah ni, tak boleh.
Nabi pi bulan tu buat. Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi tahu dekat mereka bahawa kepercayaan pegangan hampa selama ni tak betul. Ni dia Allah dah bagi tahu. Sebenarnya tidak ada pantang larang untuk buat umrah pada masa ini. Nabi nak bagi tahu yang tu. Maka kerana tu Nabi pi umrah pada bulan Zulqa'dah. Bulan yang geng-geng tuduh kata tak boleh buat. Nabi pi buat pada masa tu. Nak bagi tahu kata hampa tak betul, yang ni yang betul. Pasal yang ni yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah kali kedua Nabi pi pada tahun berikutnya. Juga pada bulan Zulqa'dah. Bulan yang mereka duk kata tak boleh tu. Bulan tu Nabi pi buat. Nabi nak habaq kata hak hampa duk faham tu salah. Hak ni yang betul. Nabi repeat pada tahun berikutnya juga pada bulan Zulqa'dah pada tahun 7 Hijrah dan dinamakan umrah itu umrah qada. Kali ketiga Nabi pi juga dalam bulan Zulqa'dah pada tahun 8 Hijrah, iaitu pada hari pembukaan kota Makkah. Kan Nabi masuk pada hari pembukaan kota Makkah berbetulan dengan waktu duha. Nabi masuk. Orang-orang Mekah pada masa tu takut. Pasal Nabi masuk dengan serba kehebatan. Nabi masuk dengan kekuatan. Nabi masuk dengan keberanian. Nabi masuk dengan penuh keyakinan. Takut Nabi semua. Tidak ada setitik darah pun tumpah pada hari pembukaan kota Makkah. Dan akhir sekali pada tahun 10 Hijrah Nabi pi buat umrah dan sekali dengan haji, dan dinamakan haji itu haji wada', haji las. Disempurnakan ibadat haji dengan seelok-eloknya. Dan ketika Nabi SAW doa ada di Arafah, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Turun ayat tu Allah endorse. Allah kata Islam pada hari ini sudah menjadi satu cara hidup, bukan satu agama saja, menjadi satu lifestyle, menjadi satu cara hidup yang komplit, yang sempurna, yang siapa pun kalau dia pegang Islam A sampai Z sudah ada di sana. Cara nak menikah, cara nak bina keluarga, cara nak cari ilmu, cara nak tadbir negara, cara nak urus ekonomi, semua sudah lengkap, sudah komplit. Bila turun ayat tu, sahabat seronok kerana ayat itu mengesahkan kata Islam sudah komplit. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Bila orang tanya dia, "Ya Abu Bakar, pasal apa menangis?" Dia kata, "Aku faham. Bila turun ayat kata Islam sudah komplit, maknanya Nabi sudah selesai tugas. Maknanya Nabi nak habis dah. Masa Nabi dengan kita ni dah hujung dah. Pasal itu aku sedih." Dia kata, tuan-tuan, 2 bulan selepas selesai Hajjatul Wada, Nabi sakit dan Nabi wafat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian hadis yang kita baca ni, dia menceritakan tentang sejarah umrah yang dibuat oleh Nabi SAW 4 kali itu. Dan yang kedua, saya dah janji di beberapa masjid nak cerita tentang satu orang yang bernama Tawus. Dia yang riwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Tawus ni tuan-tuan? Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Kebanyakan ulama kata nama dia bukan Tawus. Nama dia sebenar ialah Zakwan. Tapi kalau sebut Zakwan, orang tak kenal. Bila sebut Tawus, orang kenal. Tawus itu adalah laqab ataupun adalah kunyah, gelaran dia. Dia dipanggil Tawus. Apa makna Tawus? Pikok dalam bahasa orang putih. Pikok ni makna apa? Burung merak. Pasal apa dia ni
dipanggil Tawus. Adakah kerana dia ni merabui? Ada? No. Pasal dia ni satu orang yang hebat. Tawus ini satu orang yang hebat. Macam burung merak, hebat dia. Dia nak boleh kebuka sayap dia tu. Kalau zaman lah ni pakai angkat handphone nak ambil gambar. Hebatnya peacock ini yang kata Tawus ini. Maka Zakwan ini dia bukan sahabat Nabi, tapi dia tabi'in. Guru-guru dia semua sahabat Nabi. Guru dia yang paling hebat, yang paling banyak dia mengambil ilmu siapa dia? Abdullah bin Abbas yang kita baca hadis tadi ni. Kan hadis tadi kata an Tawus an ibni Abbas. Guru-guru dia ni siapa dia? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah radhiyallahu an, Muaz bin Jabal, dan juga termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Dia belajar daripada sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawus ini dalam banyak-banyak guru dia, dia paling close, paling rapat dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tawus ini mak dia orang Parsi, bukan orang Arab. Mak dia orang Parsi, bapa dia Arab. Dia ni punya hebat sampai beberapa orang ulama tulis kehebatan dia di dalam buku mereka. Di antaranya Az-Zahabi. Az-Zahabi ni tuan-tuan ulama hadis. Kalau kita baca hadis zaman lah ni, orang kalau baca hadis orang nak tanya ni hadis ni sahih ke, hadis hasan ke, hadis dhaif ke, hadis yang dhaif jiddan ke, apa ke. Az-Zahabi dia antara ulama hadis yang mengkaji status hadis. Status hadis ni di antaranya ialah Az-Zahabi. Kata Az-Zahabi, dia kata Tawus ini daripada maklumat yang dia dapat, dia kata dia ni lahir sama ada pada zaman pemerintahan Osman bin Affan ataupun awal sikit. Dia kata dia ni lahir zaman tu. Tuan-tuan bayangkan, dia lahir pun zaman Sidina Osman. Dia dan berguru dengan ramai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan akhirnya dia jadi alim besar. Yang kata Tawus ataupun nama sebenar Zakwan ni, dia jadi satu orang alim besar. Dan dia sangat alim di dalam Al-Quran. Pasal apa? Pasal Abdullah bin Abbas adalah orang hebat dalam Al-Quran. Dia alim besar di dalam Al-Quran. Dan dia ni yang dikatakan Tawus ini diiktiraf oleh ramai ulama-ulama besar. Ibnu Abbas sendiri yang jadi guru dia. Bila orang tanya Ibnu Abbas tentang Tawus, tentang anak murid dia yang nama Tawus ini, Ibnu Abbas bagi satu komen ringkas aja. Ibnu Abbas kata, aku yakin Tawus adalah penghuni syurga. Cukup. Satu orang hebat sehebat Abdullah bin Abbas, bila orang minta dia bagi ulasan, bagi komen tentang Tawus, dia bagi satu komen yang cukup hebat. Dia kata, aku nak kata satu aja. Tawus, aku yakin dia ahli syurga. Full stop. Nukilan Ibnu Abbas ini terhadap Tawus ini keluar dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Dia cerita benda ni. Ibnu Hibban, tuan-tuan pernah dengar nama Ibnu Hibban? Salah seorang daripada ulama hadis. Ibnu Hibban, apabila orang tanya dia apa dia nak komen tentang Tawus yang riwayat hadis yang kita baca tadi, kata Ibnu Hibban, Tawus satu, dia adalah ahli ibadah di Yaman. Dia seorang yang faqih dalam agama. Dan kalangan tabi'in, dia adalah pembesar tabi'in. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita satu mau ingat, bila kita baca cerita tentang ulama-ulama zaman tu, zaman salafus salih,
tak ada contoh dengan zaman lah ni. Tak ada. Tuan-tuan kagumlah tok guru mana pun yang duk ada hari ni, ujung jari mereka pun tak ada. Hebatnya mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma dia ni, yang dikatakan Tawus yang hebat ni, dia satu orang yang sangat vokal. Vokal ni apa tuan-tuan? Adakah penyanyi utama, band apa-apa? Dia satu orang yang sangat vokal. Dia nak tegur, dia tegur. Dia tak kira siapa. Ini vokal. Yang kata Tawus ini, dia satu orang yang satu keistimewaan Tuhan bagi dekat dia. Tawus bin Kaisan Al-Yamani ni, satu kelebihan Tuhan bagi kat dia. Dia kalau bercakap, dia tak macam bercakap dengan kita. Dia macam bercakap dengan hati kita. Semua orang mengaku benda ni. Satu hebat, satu istimewa, satu kelebihan yang Allah bagi dekat Tawus ini. Dia kalau dia bagi talk, kalau dia bagi speech, kalau dia bagi ceramah, kalau dia bagi tazkirah, kalau dia buat tausiah, kalau dia bagi apa-apa, dia macam bercakap dengan hati orang yang dengar. Cakap-cakap dia tu memang deep. Dia terus tembak masuk dalam hati orang yang dengar. Hebatnya pemberian Allah kepada Tawus yang hebat ini. Vokal dia ni sampai pada satu hari berlaku Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Tuan pernah dengar nama dia? Hisham bin Abdul Malik. Kalau tuan-tuan belajar sejarah Islam, sama ada di peringkat SPM dulu ataupun tuan-tuan ambil sejarah Islam peringkat STPM, jumpa dia ni. Hisham bin Abdul Malik ni siapa dia ni? Dia khalifah bagi kerajaan Bani Umayyah. Satu khalifah hebat. Dia ambil alih kerajaan daripada Yazid Al-Thani. Yazid II dalam keadaan negara ni teruk. Teruk dengan ringgit pula. Keadaan yang teruk serba-serbi. Pentadbiran kucar-kacir, ekonomi hancur lebur. Dia ambil pemerintahan daripada Yazid Al-Thani dalam keadaan negara berada dalam keadaan sangat lemah. Ni Hisham bin Abdul Malik ni, dia boleh restore balik kerajaan Bani Umayyah jadi macam mana kerajaan pada masa diperintah oleh Umar bin Abdul Aziz. Hebat tak? Dia terima kerajaan yang cukup teruk, dia restore balik, dia kembalikan balik kerajaan yang teruk itu menjadi kerajaan kuat, sekuat kerajaan semasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hebat dia ni. Khalifah bagi kerajaan Bani Umayyah. Satu hari Hisham bin Abdul Malik pergi buat haji. Khalifah hebat ni pergi buat haji. Selesai haji, dia tanya ni pengawal-pengawal, bodyguard, segala orang ni semua. Dia kata, adakah siapa-siapa di sini yang boleh bagi satu nasihat agama pada aku? Bagus, yang kata khalifah zaman tu, ada yang bagus, ada yang serabu alam pun ada. Biasalah, zaman bila pun ada bagus, ada macam-macam ada. Hisham bin Abdul Malik khalifah habis selesai haji, dia tanya, ada tak siapa-siapa ulama besar ke apakah yang boleh bagi satu nasihat agama pada aku? Kalutlah segala ada kiri kanan ni, apa-apa semua, dia balik main habang dekat dia, ya Amiral Mukminin, ada seorang nama dia Tawus bin Kaisan. Khalifah kata, panggil dia, aku nak dengar nasihat agama. Dia dipanggil, dia main ni yang kata syekh vokalis tadi ni, syekh vokal ni tadi, dia main. Khalifah duduk ada situ. Dia masuk, dia main terus duduk depan khalifah buat macam kawan sekolah dia. Ini dia mula nak tunjuk perangai dia.
Orang lain kalau masuk menghadap Amirul Mukminin ni kira dia ada cara dia masuk dengan tunduk, dengan duk terompon-rompon tunggu khalifah kata duduk baru duduk. Dia masuk mai dia terus pergi duduk depan Hisham bin Abdul Malik khalifah, dia terus kata kaifa anta ya Hisham. Dia panggil lagu tu aja. Orang semua panggil Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Dia masuk mai dia buat lagu macam tak ada apa-apa. Dia mai duduk depan khalifah. Dia kata, kaifa anta ya Hisham. Dia kata, Hisham, apa-apa? Tak terkejut tuan-tuan, dia buat macam tu. Khalifah Hisham bin Abdul Malik, bila tengok macam tu, naik capang juga telinga dia. Pasal dia khalifah tuan-tuan, dia bukan. Dia khalifah. Dia kata, ma hamalaka ala ma sana'ta. Dia kata, awak buat macam ni. Terjemah mudah sangat, bunyi Arab macam susah. Dia kata, apa pasal ni? Buat perangai, buat kelaku macam ni? Dia tanya. Khalifah kata dekat dia, apa saya faham tak panggil aku Amirul Mukminin? Hang masuk-masuk, kaifa anta ya Hisham? Hisham, apa-apa? Lama tak nampak. Khalifah kata, awak buat kelagu pelik macam ni. Pasal apa hang tak panggil dekat aku Amirul Mukminin? Jawab Syekh vokalis ini, Mr. Vokal ini, dia jawab apa? Dia kata, aku tak boleh panggil hang Amirul Mukminin. Amir makna dia apa? Ketua. Al-Mukminin maksud orang-orang beriman. Aku tak boleh panggil hang Amirul Mukminin, ketua orang-orang yang beriman. Kerana setahu aku ada ramai orang yang beriman tak mau hang jadi ketua. Dia pergi cakap lagu tu depan khalifah. Khalifah pun seram sejuk. Bodyguard ni tak tahu kena denggi semua. Bodyguard ni pasal bodyguard selalu lebih pada bos. Selalunya bodyguard ni lebih pada bos. Kena demam denggi semua. Dia ni awak ni. Kawan habis panggil dia ni, dia kena jegel. Ramai-ramai punya duk ada yang habis panggil mangkak ni mai pasal apa? Dia kata Hisham. Khalifah ni duk ada depan dia. Terus kata dekat Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang hebat ini. Dia kata, akhsha an akuna kaziban. Aku takut dekat Tuhan kalau aku pemohong hang. Orang ramai tak suka hang. Aku pergi panggil hang Amirul Mukminin, ketua kepada orang yang beriman. Aku pemohong hang. Aku takut kat Tuhan. Aku pergi pemohong hang macam ni. Khalifah Hisham bin Abdul Malik bila dengar macam tu, tak apalah, dia kata, dia tanya soalan yang kedua. Yang hang masuk mai buka kasut pasal apa? Tuan-tuan, orang besar-besar. Kan? Tuan-tuan pergi majlis orang besar-besar, masuk dalam balai rong seri, buka kasut. Ada, dia masuk dengan kasut. Mai rumah kita kalau masuk dengan kasut, bolehlah. Kan? Tapi pergi majlis orang besar-besar ni, pergi istana, masuk dengan kasut. Jadi Khalifah Hisham bin Abdul Malik pun orang duk masuk mai semua pakai kasut. Dia masuk mai, dia buang kasut. Dia masuk, hatu pun tak kena juga. Khalifah kata dekat dia, habis buang kasut pasal apa? Dia jawab dekat Khalifah. Dia kata, aku duk semayang, aku duk buka kasut, tak ada masalah pun. Nak kena betul dia ni, nampak gaya. Dia macam cari pasal. Dia kata dekat Khalifah, dia kata, aku duk semayang hari-hari, aku tak pakai kasut, aku buka kasut. Sedangkan aku semayang, aku menghadap raja kepada segala raja. Dia kata, aku tak pakai kasut, tak ada masalah pun. Awak masuk mai jumpa hang buka kasut, salah ke? Gubernur pun tak kata apa kat dia. Khalifah pun tak kata apa kat dia. Khalifah kata tak apalah lagu tu. Tolak pergi tepi juga. Baik hak tadi ni, Khalifah kata, awak yang panggil aku Hisham, dia kata,
Tak bolehkah panggil dekat aku Abu Muhammad? Orang Arab tuan-tuan, dia ada kunyah. Dia tak pakai nama dia, dia pakai nama kunyah. Abu apa dia panggil? Abu Anas misalnya. Bukan nama dia Anas, Abu Anas. Oh, anak dia ada seorang nama Anas, dia bagi nama dia, kunyah dia Abu Anas. Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kunyah dia Abu Muhammad. Dia kata, aku khalifah hang, bukan hang tak tahu aku ni ada kunyah, ada nama. Kalau tak mau panggil aku Amirul Mukminin pun tak apa, panggillah Abu Muhammad, jangan panggil Syam saja. Jawab Tawus, dia kata Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia atas muka bumi ni. Allah panggil Nabi Muhammad, Muhammad aja, dia kata. Dalam Quran Tuhan sebut apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah sebut Nabi Muhammad ni Muhammad aja. Dan Allah ajak kepada kita semua suruh selawat Nabi, sebut Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad saja. Apa hal dengan hang ni? Dia kata, aku panggil Hisham tak boleh, nak kena panggil Abu Muhammad. Oi. Lepas tu tak apalah, tak apa. Nasihat kami sikit lah, apa yang patut kami dengar. Kira okey tak? Khalifah zaman tu okey tak? Okey banyak tuan-tuan. Ini betul-betul pergi test market ni. Test market. Duk jentik khalifah satu depan orang ramai, depan bodyguard dia, depan menteri-menteri dia, pergi duk jentik dia. Tapi yang kata Hisham bin Abdul Malik ni, patutlah dia berjaya mengembalikan negara kepada seperti mana zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia okey. Pasal apa? Pasal respect dia kepada Tawus itu ada. Dia tahu ini orang alim, ini ulama. Dia cakap lagu mana pun, aku macam anak dia. Dia katalah apa pun. Dia okey. Dia kata, nasihatlah kami apa yang boleh nasihat. Tawus pun terus cakap. Dia kata, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah akan sediakan ulang dan kala jengking yang berbisa untuk azab pemimpin kalau sekiranya pemimpin itu zalim. Assalamualaikum, dia keluar. Oh, kacau tuan-tuan ini. Ingat kot lagu nak bagi ceramah maulud buang 1,5 jam dah apa-apa, panggil mai ni kan senang nak dapat bercakap depan khalifah. Tengok-tengok dia pergi bagi banyak tu je. Yang kata Tawus bin Kaisan Al-Yamani ni, dia bagi banyak tu je. Dia kata, ingat, dia kata takutlah kepada Allah, kerana Allah akan mengazab pemimpin kalau zalim. Allah akan azab dia dengan ulang dan kala jengking yang berbisa. Dia kata, Assalamualaikum, dia bagi pulang. Allahu Akbar. Khalifah Hisham bin Abdul Malik sengap, tak kata apa. Sikit benda macam kena tombak masuk dalam hati dia. Dia sengap, dia tak kata apa. Dan Hisham bin Abdul Malik mula daripada tu dia ingat kepada Tawus bin Kaisan ini. Akhirnya Tawus bin Kaisan dia meninggal pada 8 Zulhijjah. Sehari lagi nak hari Arafah. 8 Zulhijjah orang panggil hari apa tuan-tuan? Hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah dia panggil hari Tarwiyah. Hari kalau Nabi dengan para sahabat nak buat haji, 8 hari bulan mereka pergi ke Mina, duduk di Mina satu malam. Dipanggil hari 8 itu hari Tarwiyah. Pasal apa? Pasal hari itu unta-unta yang nak digunakan untuk ibadat haji, nak pergi pada Arafah, nak main Muzdalifah, nak patah balik main Mina, kemudian nak balik ke Mekah ni, unta ni diberi minum cukup-cukup pada hari 8 itu. Maka dinamakan hari 8 itu hari Tarwiyah. Hari 8, hari Tarwiyah itu Tawus bin Kaisan Al-Yamani meninggal dunia. Sehari lagi
Nah, hari Arafah dia meninggal dunia di Makkah. Bila berita dia meninggal ni sampai kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik kata, tunggu, jangan semayang mayat dia sehingga aku sampai. Padahal tadi dia pergi buat dekat Khalifah macam tu, Khalifah boleh terima benda tu semua. Pasal apa? Pasal respect Khalifah kepada ulama tu hebat. Bila sampai ke pengetahuan dia Khalifah, kata Tawus bin Kaisan Al-Yamani meninggal di Mekah, Khalifah Hisham bin Abdul Malik kata, tunggu sampai aku sampai, aku nak semayang jenazah dia. Dan mayat dia ditunggu sampai Khalifah sampai dengan pengiring-pengiring dia, dan Khalifah sendiri menyembahyangkan sembahyang mayat Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Manusia ni ada macam-macam. Macam Tawus ni pun ada, yang lemah lembut sopan pun ada. Jadi dalam bab ni kita janganlah ambil hak Tawus ni. Kita bangga dengan dia seorang yang hebat, tapi kasak dia tu kita tersambil. Kita ambil hak lembut-lembut, duk ada banyak, kita ambil yang tu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana respect orang itu sangat baik. Kita respect orang itu paling baik. Dia bukan tak respect, cara dia untuk nak membagi Khalifah ni ingat banyak dekat dia, dia mungkin boleh buat macam tu, kita tak sah. Kita ambil pendekatan yang berbeza. Pendekatan kita apa dia? Kita show respect kita pada orang. Kerana kita tunjuk respect pada orang itu, tidak rugi. Tidak rugi. Tadi kawan saya ada teks satu, saya baca bagus. Dia tulis di situ, dia kata showing respect to waiters, taxi drivers, cleaners, helpers, security guards, etc. will not degrade you or your position. Dia kata. Ni pun macam hadis juga lah. Kan? Hadis orang putih. Kan? Saya baca 2-3 kali. Maksudnya kita tahu apa pandai orang putih. Dia kena baca 2-3 kali. Dia kata kalau kita tunjuk respect kita, kita tunjuk hormat kita kepada waiters kedai makan, duk main ambil order kat kita. Abang nak makan apa abang? Kita kata ayam punya tom yum sedap tak? Dia kata boleh, ramai agak orang makan. Tom yum apa sedap? Tom yum pot pet ke? Tom yum campur ke? Apa pun okey abang. Abang lah main satu, tak kata garang. Kan? Dia kata tom yum campur okey bang. Okey, tom yum campur. Waiters dia ambil order, dia pergi. Ayam pun mai. Minum ayam habis gelas dah, tom yum tak mai lagi. Mula nak main 3 suku. Ni lebih pada Tawus lagi ni. Mula nak main 3 suku. Lepas tu bangkit pergi buat bebai, pergi maki habis semua satu kedai, bayar duit ayam keluar. Kan? Kita tak tunjuk respect kita kepada waiters. Walaupun dia satu waiter, dia ambil order, tapi kalau kita respect dia, kita tak rugi. Kita tak rugi. Tentu ada orang cerita kat saya tak tahu betul tak betul, tapi ada orang cerita dia pernah kerja hotel bahagian belakang. Dia kata, Ustaz, ada jadi Ustaz. Dia kata di hotel-hotel ni ada jadi Ustaz. Hang ingat hang kaya, hang ingat hang ada duit, hang ingat hang datuk, hang ingat hang apa-apa, hang pergi duk jerkah ni waiter duk ambil order Ustaz. Tahu Ustaz depa buat apa? Depa pergi belakang, depa bancuh ayam order, depa buah kencing sikit bagi kat kita. Pada muka hang, dia kata, hang pelagak sangat, hang action sangat, hang minum ayam kencing aku. Dia main letak, tuan, sorry tuan, datuk, sorry datuk, letak, dia pergi belakang, dia duduk gelak mengelupuk. Tuan-tuan, untung tak kita buat action dekat orang? Jangan tuan-tuan.
Kita tunjuk angin kita kena dekat kawan 3 suku, kita kena balik. Bila dia cerita, saya kata biar betul hang jangan buat. Dia tahu saya tak tahu saya, tapi tu salah ada buat action kat orang ni, saat lagi kita kena balik. Dia kata. Jadi bila kawan ni hantar main hadis orang putih ni, showing respect to waiters, dia kata tak rugi. Taxi drivers, cleaners, dia duk kerja cuci toilet pula. Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita singgah RNR mana akan masuk, tengok dia duk cuci apa-apa semua. Salah ke tuan-tuan? Saja seluk RM1 bagi ke dia. RM1 lah ni, bukan ada apa pun, tak ada nilai RM1 lah ni. Kita bagi kat dia RM1, tapi bagi dia RM1 tu besar. Kalau 10 orang main tu bagi seorang RM1, dia dah dapat RM10. Makan tengah hari dia, alhamdulillah, dah lepas dah. Tuan-tuan, sengak-sengak dia angkat tangan, minta, ya Allah bagilah dekat kau ni macam ni, macam ni, macam ni. Orang putih kata, you tunjuk respect kepada orang-orang yang macam ni. Dia cleaners, dia duk kerja cuci lantai ya. Tak rugi, dia kata. Will not degrade you. Degrade ni maksud dia apa? Tak akan menyebabkan grade hang jatuh, ataupun you punya position tidak akan jatuh. Kalau hang GM, hang duk GM juga. Kalau hang CEO company, hang CEO company juga. Hang jadi apa pun, hang pergi respect satu cleaner toilet, hang tak akan jatuh. Bahkan hang lebih tinggi diangkat oleh mereka semua. Okey, jadi cerita Taurus tadi kita ambil part bagus pada dia. Part dia macam tu kita tak usah ikut yang tu. Kita ambil hak orang lain pula. Ada ramai orang lain yang tunjuk polite dengan orang-orang. Tak kira orang tu orang pangkat besar ataupun orang pangkat bawah. Hormat orang tidak bawa rugi kepada kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 63. Muka surat 63 bawah sekali. Dia kata masalah bercukong di dalam ihram ataupun umrah. Ni dia nak bagi cerita. Bukan dia nak cerita kata kita tahallul kita bercukong, tapi tajuk ni dia nak habang kat kita, belum tahallul kita pergi cukong dulu. Dia nak abang itu. Boleh ke tak boleh? Kita dalam keadaan ihram, jangan kata cukong. Kalau kita saja-saja pergi duk tarik rambut selai pun, kita kena dam. Ni dia nak main cerita kat kita, dalam keadaan ihram, belum tahallul lagi, pergi cukur rambut. Boleh ke tak boleh? Baik. Sesungguhnya, cukur sebelum habis sempurna mengerjakan rukun haji ataupun umrah itu tidak boleh sekali-kali. Hak tu dia abang dulu. Tak boleh, dia kata. Bukan kata cukur saja, setengah orang tabiat. Dia jadi habit dia macam mana tuan-tuan? Dia duduk tengok TV, tangan duduk pintai rambut. Ni tabiat. Duduk tengok TV, tangan duduk pintai rambut. Tambah tengok bola, bila skor tak masuk, cabut selai. Dia duduk main lagu tu. Habit dia. Habit. Ada lagi satu habit lagi tak senonoh. Dia duduk tarik bulu hidung. Ini pun satu habit juga. Dia duduk saja-saja, dia duduk tarik. Dia tarik. Bila skor gol, tarik 3 sekali. Habit ni, bila dia pergi buat haji, bila dia pergi buat umrah, dalam keadaan ihram, habit ni jalan juga. Dia dalam keadaan ihram, tangan duk main bulu hidung. Duk main bulu hidung. Dia main menyam macam mana kat dia tarik. Dam. Kena dam. Okey. Baik, now dia nak cerita kat kita, dia ni belum lagi tahallul. Tiba-tiba dia pergi cukur kepala dia. Boleh ke tak boleh? Pada asalnya tak boleh sekali-kali, dia kata. Melainkan kerana uzur, kerana sakit di kepala. Ada pasal. Itu kata Islam ini satu agama yang sangat bertimbang rasa. Sangat bertimbang rasa. Islam bukan agama yang nak bagi kita susah. Apatah lagi nak bagi susah kepada orang yang dah memang susah. Bukan Islam macam tu. Contoh dia apa? Orang sakit. Orang sakit susah tak tuan-tuan? Susah lah. Sakit. Bedridden. Duk atas katil hospital. Sakit. Mana kata susah lah.
dia nak bangkit, nak semayang, nak apa, susah. Takkanlah Islam, orang yang dalam keadaan susah macam tu, Islam nak main lungguk lagi susah atas kepala dia. Sudah tentu ada jalan keluar kepada susah yang dia duk tanggung. Bila kita mengaji, baru kita nampak, oh rupanya sangat bertimbang rasa Islam ini. Okey. Now dia nak cerita dekat kita apa dia? Satu orang ni, dia dalam keadaan ihram, tapi dia ni ada masalah kulit kepala. Ada masalah. Seperti dia kata kepala dia ni bengkak besar dan juga perlu kepada diubat. Kepala dia ni ada masalah. Bengkak apa ke satu, dia naik bisui atas kepala misalnya. Bisui ni pula nak naik masa dia nak pergi umrah. Alamak, 365 hari duk ada setahun, dia pergi pilih time nak pergi umrah, pergi naik. Tuan-tuan jangan buat pasal dengan sahabat kita baru ni, naik bisui belakang ni, pergi hospital swasta, nak pergi potong bisui tu. Tuan-tuan abang tengok orang panggil dia kena bisui seketui, naik di belakang. Dia pun kira lagu betul apa bau bagi pergi langkah pergi private hospital, nak pergi buat ni, tak pergi klinik ni, pergi hospital. 8,000 kena, nak keluar dia kata, Ustaz cari pintu tak jumpa Ustaz. 8,000 bisik seketui. Dah kena dah, seketui dah potong, minor operation, satu minor surgery buat apa semua, dah buang plaster semua. Nak kena pergi pula jumpa doktor, kawan sebelah dia ni tanya, pasal apa? Dia kata bisui tu. Saya pun bisui juga. Kena berapa itu? Tanya kawan seorang lagi. Saya 16,000. Allahu Akbar. Dia duk rasa dia marah dah. Pasal apa mahal tu kan? 2 ketui dia kata. Hospital mana tu saya sebut. Ibu marah kat dia. Seketui bisui 8,000. 2 ketui 16,000 tuan-tuan. Lagu ni bukan kata bisui, boleh mati tu kawan yang kena ni. Allahu Akbar. Pergi kena bisui atas kepala waktu buat umrah ataupun waktu buat haji, tak boleh tahan, melainkan terpaksa kena cukong apakah nu pasal nak dressing bisui dan sebagainya. Misalnya orang yang dalam keadaan ihram pergi jadi bisui atas kepala, dia kata dia dianggap sebagai orang yang dalam keadaan sakit dan uzur di kepala. Ataupun kepala banyak kutu. Ini pula satu hal. Kepala ni banyak kutu, dia kata. Ataupun kerana ada barang yang menyakiti dan memberi mudarat di kepala. Tak kiralah whatever sakit, yang pentingnya benda tu duk ada di kepala. Maka haruslah dia bercukur kepala dan membayar dam. Terpaksalah. Sebab sakit yang dia tanggung tu, dia terpaksa kena cukur rambut. Sedangkan belum masa tahallul lagi, dia kena cukur dulu. Bermula dalil, yang ni bagus, yang kata Bahrul Mazi ni, dia bawa mai satu kes dekat kita, dia bawa mai satu hadis, bagi tahu dah jadilah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dalil menunjukkan atas suruh yang demikian itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yang datang tafsirnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Isu kulit kepala bermasalah ni turun ayat Quran dan Nabi menjelaskan maksud ayat itu. Okey. Katanya ni hadis dia, an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala wallazi nafsi biyadihi la fiyya nazalat hadhihi al-ayah wa iyaya ana biha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ka'ab ni sahabat, dia bukan tabi'in. Ka'ab bin Ujrah dia ni sahabat Nabi, dia wafat pada tahun 51 Hijrah di Madinah. Dia orang akhirnya dia meninggal di Madinah tahun 51 Hijrah. Kata Ka'ab bin Ujrah ni, demi Tuhan yang diriku di dalam kudratnya, pada hal tentang akulah Allah menurunkan ayat Quran ini. Dia kata kerana kes yang menimpa aku, Allah turun satu ayat. Dia kata, Ka'ab kata,
dan akan daku dikehendaki dengannya. Dan ayat tu turun tu memang pasal kisah aku, dia kata. Maka iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sih fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Itu ayat dia. Sudah turun ayat ni. Maksud dia, maka siapa ada daripada sekalian kamu itu sakit ataupun ada padanya barang yang memberi mudarat di kepalanya. Turun ayat ni nak cerita satu orang yang dalam ihram haji ataupun umrah, kepala dia ada masalah, yakni ada penyakit di kepalanya ataupun ada barang yang menyakiti kepalanya, seperti banyak kutu di kepalanya itu. Maka bercukurlah kepala itu, kemudian bayar fidyah. Turun ayat tu, iaitu dikerjakan mana-mana satu daripada tiga perkara. Yang kata fidyah dia ni, dam dia ni, tiga. Boleh pilih. Satu, puasa 3 hari. Okey. Yang kedua, sedekah makan kepada orang miskin, 6 cupak makanan. Yang ketiga, ataupun sembelih binatang, sekurang-kurangnya seekor kibas, kambing biri-biri. Tuh, pi buat haji, pi buat umrah, kepala kena bisui. Kalau tak buang rambut, jadi masalah nak merawat bisui tu. Maka Allah turun ayat Quran, tak apa, bagi kes macam ni, cukur dulu kepala walaupun belum masa tahallul. Cukur dulu kepala, tetapi kena bayar denda. Denda dia apa dia? 3 tadi, boleh pilih mana-mana satu. Itu cerita dia. Masalah, dia kata bercukur di dalam ihram dan cara membayar fidyahnya. Kata Khazin di dalam tafsirnya, bermula fidyah ini boleh pilih mana-mana satu. Hak 3 tadi ini boleh pilih. Kalau dia orang ada duit, tangkap kambing seekor, sembelih, selesai. Kalau duit korang sikit, ambil 6 cupak makanan, pergi bagi ke orang miskin. Ataupun dia ni memang tak ada apa, puasa 3 hari. Boleh pilih mana-mana satu. Jika mau menyembelih, sembelihlah. Dan jika mau puasa, puasalah. Dan jika mau sedekah makanan, bersedekahlah. Dan tiap-tiap sembelihnya ataupun sedekah makanan itu mesti dibuat di tanah haram. Pasal dia duduk ada di sana, dia duduk buat haji ataupun dia duduk buat umrah, maka denda tu kena bayang di sana. Tak boleh balik mai buat di rumah. Kena bayang semasa duduk ada di tanah haram, dia kata. Kerana ia kepunyaan orang miskin tanah haram. Adakah orang miskin tuan-tuan di tanah haram? Adakah? Dia kata mana ada ustaz, orang Saudi semua kaya. Yang miskin ni bukan orang Saudi. Yang miskin ni orang yang mai daripada luar Saudi. Pergi minta sedekah, pergi macam-macam tuan-tuan kita tengok di sana, especially musim haji. Mai tak tahu daripada negeri mana ni, duk junjung makanan atas kepala ni. Buah nasi, bungkuih dengan apa, kalau apa, sayur apa sikit, dia ikat, dia buah atas satu talam, junjung atas kepala, duk jalan ke depan hotel kita. Nak depan ni miskin. Mereka ni susah. Dan mereka tak meminta-minta. Mereka cari makan dengan buat kerja. Boleh bagi dekat mereka ni. Boleh bagi. Baik. Dia kata melainkan sembelihan kerana ihsar. Yang kita sebut Nabi punya kes tadi ni. Itu dia panggil dam ihsar. Maka pastilah sembelih akan dia di mana tempat terkandas itu. Ihsar ni tuan-tuan, terkandas ni dia boleh jadi di mana-mana. Contohnya jadi di mana? Di KLIA. Kita kata kita kena tipu dengan travel agent. Kita nak pergi haji, duk tunggu turn tak sampai-sampai. Pasal apa tak sampai? Pasal kita baru pergi daftar kemarin dulu. Memang tak sampai lah kalau orang baru daftar kemarin dulu. Kita tanya dia bagi tahun berapa? Gila mereka ni. Tak boleh kata dulu tu. Gila mereka ni. Ustaz tahu dia bagi ke saya tahun berapa? Dia bagi kat saya tahun 2095.
2095 Ustaz, saya ni ada ke tak ada lagi tulang? Bukan saya memang tak ada dah. Tulang saya ada, tak ada lagi dalam kubur tu. Marah. Tak pun tanya dia, dah tak bila? Kemarin dulu. Oh, kacau orang ni. Okey. Jadi oleh kerana tak nampak jalan, dia duk tunggu turn ni duk tak sampai-sampai, dia pergi kok Thailand. Tukar nama, jadi apa, tak tahu nama apa, tapi dia pergi kok Thailand, tuan-tuan. Pasal dia tak boleh tunggu dah. Bayar duit pun bukan murah, 35,000. Tukar nama, pasport semua. Dia ni kira apa jadi pun dia jadi dia orang Thailand lah. Dia ada di airport Thailand, terkandas, tak lepi. Terkandas, tak lepi. Kena dah dam ihsar? Kena dah? Tak kena lagi, pasal dia belum niat ihram lagi. Kalau dia dah naik dah kapal terbang, dah melintasi miqat, dah pasang niat dah. Tak tahu, sampai di airport Jeddah, tahan, tak pergi masuk. Ada jadi tak tuan-tuan? Ada jadi. Jemaah kita pun ada janji tahun baru lepas. Jadi. Lagi 4 hari, lagi 5 hari, nak wukuf. Tiba-tiba tabung haji telefon. Assalamualaikum. Ni nama naik ni untuk pergi haji. Terkejut badak dia ni. Bila ni? Pergi bila? Kalau setuju petang ni pergi. Petang ni pergi. Kalau setuju. Dia kata, kalau tak setuju, saya pun tak mau buang masa. Saya nak tengok orang lain. Dah lah, kalau ikut hati setuju lah. Tapi, dia kata, lah setuju ke tak setuju? Zan, nak tanya mereka. Tanya. Bini kata, jom abang barang pun duduk dalam beg dah, tak buka lagi. Ni Yasin macam mana? Yasin tak bagi. Yasin kering salam kat mereka, suruh mereka buat lah, jom kita pergi lah. Galeh beg, pergi. Ni jadi dekat sebahagian daripada jemaah saat akhir kita hari tu ni. Pipi kapal terbang tak boleh landing. Terbang dah sini, teriak tangis yang mata mambu pada naik. Kapal terbang dah sampai dah di Jeddah, 2 musim ke atas. Tak mendapat landing right daripada pihak autoriti lapangan terbang sana. Tak dapat. Musim. Pilot dia tengok minyak ke 2 korang. Sini tak boleh turun. Tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan? Kota haji mengejut ni diberi oleh pihak raja, tetapi tidak dimaklumkan kepada pihak airport. Ini masalah pentadbiran mereka. Komplain pun tak nak guna. Raja bagi, maklumkan dekat mereka punya kementerian luar, kementerian maklum dekat Wisma Putra maklum dekat tabung haji cari orang, rupanya airport tidak dimaklumkan. Kita takkan jadi lagu tu. Dah jadi dah. Nampak tuan? Kelang kabut. Dalam kapal terbang duk pusing, Malaysia ni dah kelang kabut, telefon pi, telefon mai, baru dapat clearance. Baru turun. Turun tak selesai lagi. Immigration pula tak tahu. Immigration kata, no. Close. Dia pun tahu orang putih sepatah tu saja. Close. No, we haji, Malaysia, haji. Go, haji. 2 abang tu. Close. Dia kata, dia pergi kena kopi. Katalah tak boleh masuk sampai sudah. Katalah berlaku macam tu. Kena tak dalam ihsar? Kena. Kes macam ni kena. Pasal dia sudah berniat ihram. Habis. Apa dia dalam ihsar tadi? Hak Nabi tadi, Nabi buat apa? Apa-apa binatang? 4 kaki. Semelih di tempat dia terkandas. Settle di sana. Panggillah gamit bila siapa pun, apa semua, dam, apa-apa, berapa, kambing, berapa duit, bayar. Assalamualaikum, dia tunjuk ke Petobah, naik, balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak marah mereka tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Mereka terpaksa mengendalikan lebih daripada 3 juta orang dengan 3 juta perangai. Dia ada di sana. Yang kalau sekiranya kita disuruh pergi urus benda ni, belum tentu kita boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dam ihsar ini, macam yang kita baca awal tadi, dia kata dam kerana tertahan pastilah kena sembelih
binatang itu di tempat dia kena tahan. Dan adapun puasa itu, maka harus baginya dikerjakan di mana ia suka. Puasa boleh balik Malaysia untuk buat puasa di sini. Baik. Masalah dia kata bercukur di dalam ihram dan asal sebab harusnya serta fidyahnya. Kata Imam At-Tirmizi, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah wa nahnu muhrimun. Ini sambungan hadis kita baca tadi, ini cerita dia. Kata dia adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang bernama Al-Hudaybiyah. Padahal kami semua ada di dalam keadaan ihram kerana kami nak mengerjakan umrah semuanya. Hak niat umrah, hak niat haji, niat haji. Kan haji dia ada berapa macam tuan-tuan? Dia ada haji ifrad, dia ada haji tamattu, dia ada haji qiran. Malam ni tak dan kuliah akan datang, saya akan ekspres tentang haji, macam mana kita ekspres tentang umrah hari itu ni. Kita akan ekspres tentang macam mana buat haji, insya-Allah. Okey, so orang yang berniat haji tamattu, masa di miqat dia niat apa? Dia niat umrah. Pasti dia akan buat umrah dulu, lepas itu baru dia buat haji. Orang yang niat haji ifrad, dia niat apa? Dia niat haji nawaitul hajj. Okey, itu kita akan terang kemudian. Baik, ceritanya Nabi dan para sahabat Nabi ada di Hudaybiyah, tiba-tiba kena tahan di situ. Padahal kami semua sudah pun memakai ihram kerana kami nak buat umrah semuanya. Dalam keadaan ihram dah, tiba-tiba kena tahan. Wa qad hasarna al-musyrikun, dan sesungguhnya telah ditahan kami oleh orang-orang kafir Mekah di situ. Dia tahan, tak boleh buat apa. Macam tuan-tuan pergi Baitul Maqdis. Okey, nak pergi tengok Masjid Aqsa. Dalam hidup kita dah pergi Mekah, dah tengok Masjidil Haram, kita dah pergi Madinah, tengok Masjid Nabawi. Kita mesti ada satu teringat dalam hati kita, nak pergi tengok Masjid Aqsa. Pasal ini 3 masjid disuruh kita pergi. Okey, pergi sampai dekat checkpoint Yahudi, kita pergi 30 orang, 29 orang boleh masuk, kita dia tak pergi masuk. Kalau tinggal 2 orang pun tahan sikit lah, boleh tumpang berani dengan dia, dia boleh tumpang berani dengan kita. Kita seorang aja yang dia pergi tahan. Padahal sebelum pergi cukur janggut habis dah. Pasal dia pada abang kata Yahudi tak boleh tengok janggut, cukur habis semua, dogyang tak ada apa dah, tahan juga. Dia suruh pergi duduk orang tu. Duk seram sejuk lah. Kawan hak lepas tu lagu buat lagu ni pula kata. Indah dia buat ni apa tak tahu makna dia. Pisah dah lagu ni dah. Lagu tu buat dah, duk buat ke dia. Yang dia duk tengok senyum pun tak apa nak boleh dah. Pasal apa jadi lagu tu tuan-tuan? Pasal dia berkuasa di daerah itu. Maka dia nak tunjuk action dia. Dia tahan kita. Okey. Sama dengan Nabi nak pergi Mekah, nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah. Kafir musyrikin adalah orang yang berkuasa di Mekah. Dia nak tunjuk otoriti, tak ada apa. Dia tak bagi mai. Nabi cuba negotiate. Nabi kata kami nak pergi, nak buat haji, nak buat umrah aja, bukan nak buat kacau. Tak boleh. Cek kami tak bawa senjata, sebilah pisau pun tak bawa. Jangankan nak bawa senjata lain. Next year. Maka Nabi terkandas di Hudaybiyah. Itu yang berlaku. Dan sahabat menceritakan benda tu, sesungguhnya ditahan akan kami oleh kafir Mekah di Hudaybiyah itu. Ditegah kami. Dan juga Nabi SAW masuk ke Mekah untuk nak menyempurnakan ibadat haji dan umrah ini. Tak boleh masuk. Kerana sangka mereka itu kami datang masuk Mekah kerana nak berperang. Dia perlu ingat lagu tu. Sehingga beberapa hari kami duk bicara mau masuk. Duk bicara mau masuk tu maksud apa? Negotiate. Duk negotiate. Duk minta. Duk. Sedangkan Nabi ni bukan saja orang Islam. Nabi SAW tidak sepatutnya seorang Nabi pergi duk lembut lutut, pergi duk buat lembek tengkuk, duk minta belah kesian mereka ni. Tapi nak buat macam mana? Mereka berkuasa di bumi itu. Itu sebab tuan-tuan, kita tidak boleh sewenang-wenang membiarkan
bumi kita dikuasai oleh orang yang bukan Islam. Tak boleh. Dia akan tunjuk ketuanan dia di bumi itu. Tuan-tuan tengok ni, pilihan raya Amerika nak mai sikit hari lagi ni. Tuan-tuan tengok ni, Donald Trump punya perangai duk tunjuk apa lagi. Menyakit hati. Dia jadikan modal kempen dia untuk memenangi jawatan Presiden Amerika dengan menjadikan isu memusuhi orang Islam itu sebagai keutamaan di dalam kempen dia. Dia pergi bagi satu talk dalam satu majlis, ada dua orang Islam, satu perempuan muslimah pakai tudung, satu lelaki pakai kepiah putih. Tak pasal-pasal, mereka tu tak bercakap sepatah pun, dia pahambat suruh keluar. Belum berkuasa lagi dah tunjuk macam tu. Dia Syekh juga tu, dia geram, bukan pasal apa, geram. Dia pergi pegang ni, segala polis dia segala pergi pegang, heret keluar. Yang Muslim dengan Muslimah perempuan ni kata, no, kami bukan nak main buat kacau, nak main duduk, nak main dengar saja. Keluar, you get out. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau dia ditakdirkan jadi Presiden Amerika akan datang ni? Tuan-tuan boleh bayang tak apa nak jadi kepada umat Islam dan negara-negara Islam dalam dunia? Bush dulu tak tunjuk korang ajak macam dia ni. Bush dulu pun menyakit hati. Dia buat perang di sana sini dengan orang Islam. Naik Barack Obama ni, bukan kita kata dia bagus sangat, tapi dia ni the best among the dirty dozen. Dalam hadu ada ni, dia tu okey. Kata Ustaz, jangan duk puji sangat Obama ni. No, dia the best among the dirty dozen. Semalam keluar dalam TV, Obama cakap, dia ulas balik apa yang Donald Trump duk cakap. Dia ulas balik dalam Kongres. Dia ulas balik. Dia sangat rasional. Obama sangat rasional. Dia terang kepada anggota Kongres. Dia terang tentang betapa pentingnya isu agama ni jangan dijadikan isu bergaduh. Dia terang kepada anggota Kongres betapa pentingnya kita hidup secara harmoni. Dan dia mendapat tepukan gemuruh daripada anggota Kongres bangkit tepuk tangan. Tapi masalahnya Donald Trump sedang membawa satu aliran yang sangat memusuhi orang Islam. Dan kalau dia menang, tuan-tuan tengok apa akan jadi. Beginilah keadaan apabila mereka berkuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi buat lembik tengkuk, negotiate dengan kafir musyrikin Makkah. Minta juga nak masuk. Tuan-tuan, kalau kita ada pada masa tu, kita tengok Nabi SAW, manusia mulia, piduk tunjuk lemah, piduk minta tolong kepada kafir musyrikin Makkah ni, kita nanti merekam, tak boleh tengok. Tapi Nabi SAW memahami waqi', memahami realiti dalam keadaan mereka berkuasa di Mekah. Nabi cuba untuk negotiate. Dia kata di sini apa? Sehingga akan beberapa hari kami cuba untuk negotiate nak minta masuk ke Mekah. Tidak juga diberi mereka itu untuk kami masuk. Tak bagi juga. Dan tengok dalam dunia ni. Mana negara pun dalam dunia ni. Kalau Islam majority, orang bukan Islam terpelihara. Tapi tuan-tuan tengok mana negara dalam dunia ni, kalau orang Islam jadi minority, apa jadi? Pasal apa jadi macam tu? Pasal Islam memang tidak ajak kita untuk pergi buat kacau, pergi duk cetus suasana tak elok dan sebagainya. Bukan itu yang Islam ajak kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kata Ka'ab bin Ujrah, dia kata, wa kana li wafratun faja'alatil hawam tasaqatu ala wajhi. Oh, logat dia ni yang kata Ka'ab bin Ujrah ni. Dan adalah, kata Ka'ab bin Ujrah, dan adalah bagiku rambut kepala yang lebat lagi panjang turun sampai ke telinga aku. Oh, dia ni groovy dia ni. Pasal Nabi SAW pun rambut sampai mana? Sampai bau. Kan?
Tuan boleh bayang tak 2 bulan lagi saya ambil rambut macam tu? Saya ambil 2 bulan lagi rambut macam Akil Hai. Saya ingat pakai dua keluar. Tinggal tu imam dengan tu Bilal ada belakang. Tak apa nak jadi kat dia ni. Pasal apa? Tak sesuai dah dengan zaman lah. Zaman dulu laki-laki macam tu, jadi tak ada yang pelik. Zaman lah pergi buat lagu tu, tambah pula Ustaz Samsuri pula pergi buat lagu tu. Kan? Baik. Ka'ab bin Ujrah, sahabat Nabi, rambut dia kata lebat dan panjang, turun mai sampai ke ni. Dan rambut aku pula dia kata penuh dengan kutu, cantik punya ada. Tahu rambut macam tu, kutu pula merenyut. Tahu merenyut? Yang tu. Dia kata maka jadilah serangga. Masya Allah, dia guna perkataan serangga tentang kutu ni. Maka jadilah serangga, yakni kutu itu berguguran di atas muka aku dengan sebab banyaknya kutu atas kepala itu. Allahu Akbar. Dia turun mai kutu ni satu macam yang duk ronda kat muka dia. Ya Allahu Akbar. Siapa cerita ni? Dia sendiri cerita. Makna kronik ni bukan teruk lagi ni kronik ni masalah. Dia kata kutu duk turun mai, dia kata ni turun mai duk melata kat atas muka dia. Dalam pada aku duduk itu datang Nabi SAW. Dia kata dia dalam pada duk rimah ni, kutu duk turun mai, duk rimah garu, tani dia mai, tani garu, tani dia mai. Allahu Akbar tuan-tuan. Kata dia apa? Famarra bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ka'anna hawam ra'sika tu'dhik. Maka melaluilah Nabi SAW dekat aku. Tiba-tiba dilihatnya aku duduk dan atas muka aku kutu merenyut yang turun daripada rambut kepala aku. Ya Allah. Bila dilihat oleh Nabi SAW yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW, wahai Ka'ab bin Ujrah, seolah-olahnya toma ataupun kutu di kepalamu itu menyakitkan kamu aku lihat. Nabi tengok pun Nabi kata kat dia, ya aku rasa kutu ni kacau hang betul ni gaya ni. Nabi kata kat dia. Bila aku dengar sabda Nabi SAW yang demikian itu, maka aku sahut sabdanya. Qala qultu na'am. Maka kata Ka'ab bin Ujrah, kata aku sebagai nak menjawab tanya Nabi SAW tadi, betul ya Rasulullah. Oh, dia kata betul ya Rasulullah. Serabut semua turun mai, dia mai ku mata ni, dia meniti masuk mai ku hidung dia. Tuan-tuan, orang kena kesedung tak ada kutu pun, tu pun la ilaha illallah. Garu ni tak lagi. Udang sotong ni tak makan, orang makan pun dia kata. Tu teruk, tu kronik. Bukan dia makan udang, bukan dia makan sotong, orang makan pun dia duk kata. Dia memang merenyang, tahu merenyang. Tadi merenyut lain, dia merenyang. Pasal apa tuan-tuan saya tanya? Pasal ada depan ni bukan semua orang Kuala Bateh, bukan semua orang Kubang Semang. Ada orang Kuala Terengganu. Terengganu ada tepi ni. Ya. Ada. Jadi merenyut-merenyang ni kalau tak lagi kawan-kawan tolong abang kat dia. Kan? Tambah pula dengan ni live ni semua ni. Nu Singapura pun duk tengok. Singapura. Apa? Dia tanya wife dia sambil duk tengok. Merenyut apa? Dia apa pula? Merenyam. Kacau tuan-tuan. Baik. Ini yang kena kepada Ka'ab bin Ujrah. Kutu merenyut, muka dia naik merenyam. Qala, kata dia, fahliq. Wa nazalat hazihi al-ayah. Itu cerita dia. Bila didengar Nabi SAW akan pengakuan Ka'ab tadi. Ka'ab kata memanglah kutu ni memang betul bagi saya jadi susah betul dengan kutu ni. Sabda Nabi SAW, wahai Ka'ab, bercukurlah engkau akan rambut engkau itu. Sedangkan tahallul tak lagi? Belum masa tahallul lagi. Tapi Nabi suruh dia cukur. Pasal apa? Pasal Islam agama yang
bertimbang rasa. Dia nak buat yang tu. Walaupun peraturan dia macam tu, atas sebab-sebab yang tertentu, dilonggarkan peraturan itu. Sembayang boleh tak buka bangku lipat, duduk sembayang boleh tak boleh? Tak boleh kalau sekiranya kita boleh berdiri. Ustaz, kalau saya kalau nak gagah berdiri takat satu rakaat ya, rakaat kedua saya tak boleh dah. Rakaat pertama kena berdiri dah, wajib kena berdiri. Dia kata alang-alang dah bangku duduk tu ya. Sah tak sembahyang dia? Batal sembahyang dia. Islam bagi kelonggaran, tetapi jangan ambil mudah dengan kelonggaran itu. Itu prinsip dalam Islam. Jangan sudah diberi kemudahan, nak mudah lagi sampai merosakkan ibadat sendiri. Jangan. Okey, baik. So dia kata supaya hilang barang yang menyakiti engkau daripada toma dan kutu itu, maka Ka'ab bin Ujrah pun cukuplah kepala dia dan turunlah ayat ini tadi, faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'si. Turun ayat itu. Kalau sekiranya ada daripada kalangan kamu sakit ataupun ada satu benda yang duk kacau atas kepala, cukuplah. Kerana itu untuk memberi kemudahan kepada orang yang di dalam susah. Kata ulama, bermula zahir hadis itu menunjukkan seolah-olah cukong dulu baru turun ayat Quran. Nampak tu, nampak kita baca hadis tadi macam bila Nabi kata dekat dia, Ka'ab, kalau benda ni jadi masalah dekat hang, cukonglah abun hang. Seolah-olah macam ayat tak turun lagi, Nabi suruh dulu, seolah-olah nampak macam tu. Tetapi bukan demikian itu. Bahkan turun ayat dahulu, kemudian baru Nabi suruh cukup. Dia nak kena habang juga. Pasal apa? Supaya kita jangan salah faham. Duk ingat kata Nabi SAW mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat perintah mai baru Nabi habang dekat Ka'ab, baru Ka'ab cukup kepala dia. Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Sudah nanti untuk dulu. Lepas ni dia mai bercukup dia adalah ihram serta hadis yang suruh bayar fidyah. Hadis yang kita baca tadi tak cerita lagi fidyah cukur rambut ni, tak cerita lagi. Hadis yang akan datang dia akan cerita apakah fidyah ataupun denda kepada orang yang belum masa tahallul sudah cukur rambut atas sebab-sebab yang disebutkan tadi. Lepas ni baru dia mai ceritakan kita insya-Allah. Dan lepas ni tuan-tuan, dia nanti mai pula cerita tentang wukuf di Arafah. Okey, tadi kita habaq tadi orang Arab jahiliah, depa buat haji dah, tapi haji cara depa. Di antara haji yang depa buat apa dia? Depa wukuf di Muzdalifah. Depa tak wukuf di Arafah, di Muzdalifah. Kalau tuan-tuan baca bab haji dalam Bahrul Mazi, dia nanti mai hadis tu. Golongan orang kaya-kaya Quraisy, dia panggil golongan ni humus. Ha mim sin, humus. Mereka ni orang kaya, orang ada duit, so dia tak mau bercampur dengan orang kebanyakan. Bila buat haji, Nabi kata wukuf di Arafah, mereka tak mau pergi. Mereka nak duduk di Muzdalifah. Muzdalifah bukit, mereka nak duduk situ. Geng mereka, geng kaya-kaya Quraisy ni duduk situ. Nabi kata tak boleh, mai kita kena wukuf di Arafah. Dia kata no, kami pakai sini je, wukuf sini aja. Dia mai hadis al-hajju Arafah. Haji itu ialah Arafah. Hang mau tak mau, hang kena pi ke Arafah. Dia nanti mai. Pasal apa? Pasal mereka tak mau wukuf di Arafah. Lepas ni kita nanti tengok tajuk wukuf di Arafah. Dan apakah pengisian yang perlu diisi ketika kita ada di Arafah dalam keadaan wukuf itu. Dia nanti mai kemudian. Kemudian dia nanti mai cerita bermalam di Mina. Wajib tak wajib bermalam di Mina? Dia akan mai tajuk yang akan datang. Sekali dengan dia mai cerita tentang nafar awal dan nafar sani. Apa makna nafar awal? Dia sepatutnya dia kena duduk di Mina 11, 12, 13 Zulhijjah. Dia duduk 11, 12 aja. Dia tak mau tunggu sampai hari 13 atas sebab-sebab yang tertentu. Ataupun tak ada sebab apa, dia saja nak duduk 11, 12 aja. Dia tak mau duduk sampai 13 saja. Tak ada sebab apa, saja. Boleh tak boleh? Ada yang dia mai. Dan adakah orang yang buat nafar awal itu pahala korang?
Berbanding dengan orang yang tunggu nafar sani, tunggu sampai hari 13 baru balik, adakah nafar awal itu pahala kurang daripada orang yang buat nafar sani? Dia akan bincang. Tajuk ni very interesting kepada orang yang nak pergi haji ataupun orang yang sudah pergi haji. Boleh dengar benda ni, boleh check and balance. Dengar, lepas tu dia duduk main pucat. Dia nampak macam dia ada buat tak kena. Dia nanti main pucat. Kawan sebelah duk palih tanya dia, betul ke haji macam tu? Dia tak cakap apa dah. Itu ada masalah. Kan? Jadi benda ni bagus untuk kita ikuti apa cerita yang sebenarnya. Habis cerita bab ni, bab bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, cerita melontak di Jamratul Aqabah dan melontak di ketiga-tiga jamrah pada hari 11, 12 ataupun pada hari 11, 12 dan 13 bagi orang yang buat nafar sani. Saya nanti buat satu summary tentang haji, satu ringkasan tentang haji. Lepas itu dia akan masuk kuat bertengkang dan bermusuh. Dia main subtopik. Orang yang dia punya style kira suka bergaduh. Dia suka bergaduh. Bukan pasal masa haji aja, masa biasa ni pun dia, orang semua kata putih, dia nanti kata hitam. Orang semua kata hitam, dia nanti kata putih. Tak tahu apa penyakit ada kat dia ni. Dia suka bagi jadi bergaduh. Orang Arab kata khalif tu'raf. Satu ungkapan kata orang Arab ni, khalif tu'raf. Dia buat bagi belain pada orang, dia jadi terkenal cepat. Ada orang dia suka cara macam ni. Dia nak cepat terkenal, dia buat bagi belain, orang kenal dia. So orang lain nak terkenal ambil masa, dia shortcut macam tu. Dia potong tang kona, orang kata. Tengah duk kona dia potong tang tu. Jadi dia sampai awal. Okey. So dia akan main dekat kita cerita tentang kuat bertengkang dan kuat bermusuh, dan dia akan main dekat kita satu cerita tentang satu orang yang jenis macam ni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita tengok pada bulan 3 esok. Bulan 2 tak ada kuliah. Bulan 3 kita tengok insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa amilus tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Dia habis bab haji ni, dia nanti main lagi satu, dia main cerita luar daripada tu, cerita tentang orang lelaki yang tidak sabar. Dia menyamai perangai Yahudi. Isteri sedang datang haid, dia randuk juga. Randuk tu satu perkataan lagi. Okey. Dia nanti main satu tajuk yang tu. Apa hal dengan orang macam ni? Apa hukum dia? Dia nanti main. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.